Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nurul Zuraini binti Zulkifli dari SMK Datuk Haji Abdul Wahab. Bertemu lagi dengan Cikgu dalam kelas kimia Cikgu Ala, dan hari ini Cikgu akan terangkan bab 1 kimia tingkatan 5 bagi tajuk keupayaan elektrod piawai, dan untuk memenuhi standard pembelajaran, menentukan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan berdasarkan nilai keupayaan elektrod piawai. Hari ini cikgu akan terangkan contoh bagaimana untuk meramal sama ada tindak balas redox berlaku ataupun tidak dengan cara berdasarkan kepada nilai E0. Jom kita teroka bersama cikgu. Baik, ini adalah satu contoh tindak balas antara kuprum dan larutan argentum nitride. Persoalannya, adakah kuprum dapat menyesarkan argentum daripada larutan argentum nitride? Bagaimana kita nak tentukan? Jom kita tengok. Ingat lagi tak? Dalam pelajaran yang lalu, cikgu dah terangkan langkah pertama untuk awak tentukan sama ada tindak balas berlaku ataupun tidak, awak kena buat andaian tindak balas. Jika tindak balas berlaku, atom kuprum akan menghasilkan ion kuprum. Manakala ion argentum dalam larutan argentum nitride akan menghasilkan atom argentum. Kemudian kita kena kenal pasti tindak balas pengoksidaan dan penurunan. Kuprum akan mengalami tindak balas pengoksidaan dan cenderung untuk melepaskan elektron bagi membentuk ion kuprum. Manakala ion argentum cenderung menerima elektron dan membentuk atom argentum. Tindak balas penurunan, kuprum, nilai E0 bagi kuprum adalah positif 0.34 volt. Tetapi disebabkan kita tulis setengah persamaan dalam pengoksidaan, maka kita perlu tukarkan nilai E0 dari positif 0.34 volt kepada negatif 0.34 volt. Kemudian, barulah kita jumlahkan kedua-dua nilai E0. Dan kita akan dapati jumlah E0 yang diperolehi adalah positif 0.54 volt. Kalau positif, cikgu bagi tahu apa hari itu? Kalau positif, tindak balas boleh berlaku. Ya? Dan persamaan keseluruhan adalah seperti yang ditunjukkan dalam di sini, ya, iaitu kuprum akan bertindak balas dengan 2 mol argentum nitride dan menghasilkan 1 mol kuprum nitride dan 2 mol atom argentum. Ya. Okey, sekarang bagaimana kita nak terangkan bahawa tindak balas ini boleh berlaku? Okey, jom kita tengok. Ada 3 langkah, ya, untuk kita buat penerangan. Yang pertama, kita perlu terangkan di bahagian pengoksidaan. Yang kedua, kita perlu terangkan di bahagian penurunan. Dan yang ketiga, barulah kita buat kesimpulan. Okey, bagaimana nak terangkan di bahagian pengoksidaan ataupun penurunan? Okey, ini langkahnya. Yang pertama, kita kena buat perbandingan E0. Contohnya di sini, nilai E0 atom kuprum adalah lebih negatif daripada nilai E0 atom argentum. Maka, atom kuprum adalah ejen penurunan yang kuat berbanding argentum. Kuprum lebih cenderung untuk melepaskan elektron membentuk ion kuprum. Maka kuprum mengalami proses pengoksidaan. Jadi 4 langkah ini kita boleh ringkaskan untuk awak ingat, iaitu dengan cara bound pack.
Bang PET ni apa? Mula-mula banding. Banding apa? Banding E0. Kemudian nyatakan peranan. Peranan apa? Ejen pengoksidaan ataupun ejen penurunan. Yang ketiga tentang elektron. Cenderung menerima ataupun melepaskan elektron. Dan yang keempat, tindak balas yang berlaku ataupun tidak, iaitu tindak balas pengoksidaan ataupun penurunan. Okey? Okey. Jadi di sini, kenapa kita kata kuprom adalah ejen penurunan yang kuat? Kerana dia cenderung melepaskan elektron. Ya? Dan bagaimana kita tahu ejen penurunan ini adalah ejen penurunan yang kuat dan kecenderungannya tinggi untuk melepaskan elektron? Kerana di awal tadi kita dah kenal pasti tindak balas ini boleh berlaku. Okey? Sekarang kita lihat pula di bahagian penurunan. Jika mengalami penurunan, maka ia bertindak sebagai ejen pengoksidaan. So, bang PET. Yang pertama, banding E0. Nilai E0 argentum lebih positif daripada nilai E0 cuprum. Yang kedua, peranan. Maka ion argentum adalah ejen pengoksidaan yang kuat berbanding cuprum. Ion argentum lebih cenderung menerima elektron untuk membentuk atom cuprum. Maka ion argentum akan mengalami penurunan. Dan kesimpulannya, proses penyesaran boleh berlaku antara antara ejen penurunan yang kuat iaitu cuprum dan ejen pengoksidaan yang kuat iaitu argentum. Okey? Kita tengok pula contoh yang kedua, adakah cuprum dapat menyesarkan magnesium daripada larutan magnesium nitrat? Jadi langkah pertama kita buat andaian cuprum akan menghasilkan ion cuprum manakala ion magnesium akan menghasilkan atom magnesium. Dan kita bina setengah persamaan bagi pengoksidaan dan penurunan. Cuprum akan mengalami pengoksidaan, maka nilai E0-nya kita tukarkan kepada negatif 0.34 volt. Dan ion magnesium mengalami penurunan dan nilai E0-nya negatif 2.38 volt. Kita jumlahkan kedua-duanya, kita akan perolehi nilai E0 bagi tindak balas ini adalah negatif 3.72 volt. Jika negatif tadi cikgu cakap apa? Tindak balas tidak boleh berlaku. Ya? Jadi macam mana kita nak buat penerangan? Bang PET di bahagian pengoksidaan dan penurunan. Okey, di bahagian pengoksidaan dulu. Nilai E0 atom cuprum kurang negatif daripada nilai E0 atom magnesium. Maka cuprum adalah ejen penurunan yang lemah. Bagaimana kita tahu lemah? Sebab tadi ke atom cuprum kurang cenderung melepaskan elektron membentuk ion cuprum. Dan yang terakhir, cuprum tidak dapat mengalami proses pengoksidaan. So ingat bang PET. Kemudian kita terangkan dari segi penurunan pula. Okey, bang PET. Bang, nilai E0 magnesium lebih negatif dari nilai E0 cuprum. Maka ion magnesium adalah ejen pengoksidaan yang lemah daripada cuprum. Ion magnesium kurang cenderung menerima elektron untuk membentuk atom magnesium. Dan ion magnesium tidak mengalami penurunan. Kesimpulannya, penyesaran tidak berlaku antara ejen penurunan yang lemah iaitu cuprum dan ejen pengoksidaan yang lemah iaitu ion magnesium. Jadi di sini apa yang awak perlu tahu? Okey, untuk membuat penerangan, okey, awak kena ingat ada 3 langkah iaitu awak perlu terangkan di bahagian pengoksidaan, di bahagian penurunan dan barulah membuat kesimpulan. Tetapi sebelum buat penerangan, awak perlu jumlahkan dulu nilai E0 dari tindak balas, pengoksidaan dan penurunan untuk awak tentukan sama ada tindak balas itu berlaku ataupun tidak.
dah kenal pasti tindak balas tidak berlaku. Tindak balas berlaku, maka ejen pengoksidaan dan ejen penurunan yang terlibat adalah ejen pengoksidaan dan penurunan yang kuat. Tetapi kalau tidak boleh berlaku, ini menunjukkan ejen pengoksidaan dan ejen penurunannya adalah lemah. Apa? Kata kunci kita hari ini apa? Bangpet. Okey? Jadi itu sahaja daripada cikgu. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih. Bye. So, jangan lupa